Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis ilmu pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ni dapat bersama-sama lagi. Kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam majlis ilmu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita bersama-sama lagi dalam membaca kitab Fiqh Al-Manhaji, iaitu penjelasan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan seharian kita, iaitu fiqh yang kita panggil fiqh fardu ain, yang diambil daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita akan melihat bagaimanakah amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ibadah-ibadah yang patut kita semua lakukan, insya-Allah. Pada malam ini kita baca tentang, insya-Allah, tentang najis, iaitu perkara-perkara najis yang dimaafkan. Kita telah baca hari itu 4 perkara, nombor 1 sehingga 4. Baru 4 daripada 10 perkara yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Ada 10, jadi kita baca yang kelima pada malam ni. Jadi perkara-perkara yang kita baca ni adalah asalnya adalah najis. Pada asalnya perkara ini termasuk dalam kategori najis, tetapi dia dimaafkan kerana kebanyakannya disebut sebagai umum al-balwa, dipanggil. Jadi dalam Islam ni ada satu perkara nama dia umum al-balwa. Artinya perkara-perkara yang berlaku di dalam kehidupan kita dan susah hendak dijaga, sukar hendak dijaga. Maknanya tidak boleh, untuk mengelaknya susah. Kita akan tengok perkara-perkara ni yang kita baca pada minggu lepas ialah rausul dawab, iaitu tahi-tahi binatang. Tahi binatang yang bercampur serba sedikit saja, kalau banyak tak boleh. Bercampur dengan biji-bijian yang dia pijak-pijak tu untuk pecahkan dia punya tu. Kalau kita sini guna lasung, ni di tanah Arab dia guna binatang untuk pijak biji-bijian tu supaya pecah kulit itu. Perkara kelima pada malam ni adalah yang dimaafkan rausus samak fil ma'i ma lam yataghayyar, iaitu untuk orang bela ikan. Bela ikan, tak kiralah ikan aquarium ke ataupun ikan untuk dijual ke, itu nama dia ikan belaan. Jadi ikan ini bila dia berada di tempat yang kecil, contohnya aquarium, orang ada bela ikan di dalam ni, di rumah ni. Jadi ikan ni kalau ikutnya dia akan buang air lah. Kita kata berak lah, ikan tu kencing berak kan, mesti dah dia makan. Kita beri makan, dia makan. Bila dia makan, dia buang air dia, berak kencing dia di mana? Dalam tu lah, dalam aquarium tu. Jadi kalau ikutnya bila dia berak kencing dalam tu, dalam
air tu, air aquarium tu, maknanya ikutnya najis lah air tu, sebab dah terkena najis. Ikan ni, kalau ikan tu kecil dia dimaafkan macam ikan pusu, tapi kalau ikan besar tak dimaafkan, mesti dibuang. Ini untuk pesanan-pesanan lah kan, untuk apa ni, orang-orang di rumah kadang-kadang dia bersih ikan tu, kadang-kadang tak betul-betul bersih sebab dalam ikan tu, kalau besar ikan, tak kira ikan basung, ikan apa besar-besar tu, maknanya dia kena bersih ni, kawasan sini ada darahnya, ada perutnya, ada taiknya, taik ikan tu, jadi dia kena bersih betul-betul sini. Tu. Tapi ni masalah dia ikan yang berada dalam aquarium. Jadi dia kata sini tahi ikan tu kalau ikutnya kotoran dimaafkan. Kalau termasuk dalam air tu, memanglah kan, memang masuk dalam air tu, dia buang dalam air tu. Jadi air tu kalau ikutnya najis, tapi kalau terkena tangan kita air tu, bagaimana? Dia kata dimaafkan. Jadi kalau kita nak bersihkan ke aquarium tu, kita ulur tangan ke, kita nak ambil apa-apa dalam aquarium tu, kenalah tangan kita tu, itu dimaafkan air tu, walaupun terkena najis, dengan syarat dia sebut sini, malam yataghayyar, selagi mana air tu tak berubah. Kalau air tu dah berubah jadi bau tahi ikan dah kan, bau dah teruk sangat lah, maknanya sampai berbau, itu tak dimaafkan. Jadi kalau sikit tu dimaafkan. Ya? Orang yang pelihara ikan banyak, di atas tu macam Cina tu, babi di atas, ayam, perempuan ayam di atas, semua turun ke pulau untuk makanan tu, betul makan ikan. Ya. Tai babi, Semua dimakannya. Dia jual tu. Dia daging binatang, dia ikut kaedah dia macam ni daging binatang yang makan najis, halal ataupun tidak. Tu binatang sama jugalah seperti dulu ayam. Ayam ni budak-budak dulu, masa budak-budak kampung lah, kita buang air tepi-tepi semua kan, dia pergi makan tak? Sama juga tu dia makan tahi orang. Ini ikan dia makan tahi binatang tu kan tak kira lah babi ke apa semua jadi macam mana ikan tu halal ke tak halal? Ikutnya kalau daging dia tidak berubah, dia tidak makruh. Tapi bila daging tu ada bau, dia jadi makruh. Ikan tu ke ataupun apa ni, ayam ke yang makan najis, dia kalau daging tu berubah bau, maka jadi makruh. Ini bukan cerita pasal kena-kena tu Kalau kena air tu cerita lain pula tu nak kena samak, nak kena apa pula, cerita lain Jadi eloknya je, elokkanlah tu, susah kan tak janganlah maknanya. Tempat sini mungkin kurang tak ada tak sini tak. Mana bau ikan, mana masih bau ikan kan. Yelah. Pelicin yang jadi kekebalan itulah yang nak kena tu. Nak kena, kalau kena tu kena najis tu, nak kena samak, nak kena luaran dia tu. Ada yang tapi daging dia tidak ni. Ada yang dikurung dulu dalam beberapa hari di tempat dia simpan, tempat air bersih, dalam kurang seminggu lah. Lepas itu dibiarkan baru boleh makan ikan. Ya, supaya hilang bau daging dia tu, daging ikan tu, supaya tak ada macam tu lah betul tu, insya-Allah. Kalau tak dia makruh, kalau bau sampai makruh saja. Ya dia tak haram. Dia sama macam ni lah, kata kita tanam pokok ni, ulama-ulama buat ni lah ni tanam pokok, kita letak baja najis, buah tu apa hukum dia? Kalau ikut ni dah dia hisap tu kan, tapi sebab dia kira dah berubah gitu, macam tu seterusnya ialah zarkut tuyur fil amakin allati tataraddadu alaihi kal haramil makki wal haram al madani. Ini cerita pula tentang tahi burung tahi burung yang mana yang berada di tempat seperti masjid-masjid. Dia sebut sini ialah tanah haram Mekah, maknanya di Mekah lah. Mekah tu terbuka kan, jadi mungkin kita ada atas apa ni, kalau biasanya dia bersih hari-hari tak, bukan hari-hari, 1 jam sekali sibuk tolak tu bersih tu kan. Tapi kemungkinan kata ada tahi burung atas masjid tu,
Jadi tiba-tiba terkenalah kita, macam mana? Tu dimaafkan dia kata. Tahi burung kita tak ada masalah lah. Kita biasanya bukan tahi burung, tahi cicak tau. Kalau di tempat kita ni. Itu dia kata dimaafkan kerana apa tu? Kerana wazalika li umumil balwa, dia kata. Kalau sedikit. Wa asrul ihtizaz, kerana susah untuk dijaga. Tapi kalau mudah dijaga, maka mesti dibersihkan. Ini tempat-tempat dulu lah ni. Kalau kita pergi di Mesir contohnya sampai sekarang ni, banyak tempat-tempat tu memang banyak kadang-kadang tu ada taik-taik apa ni, taik-taik burung. Sebab burung tu banyak sangat terbang tu, jadi dia berak lah kadang-kadang tu. Jadi kalau kita terpijak apa semua tu, itu dimaafkan. Sebab apa? Itu tempat dia kata susah untuk dijaga. Sebab benda ni berlaku di zaman Nabi SAW dulu. Jadi umumil balwa ni maksudnya ialah perkara tu berlaku di zaman Nabi, di zaman ulama-ulama dulu, tetapi ulama-ulama dulu tak tegur. Nabi tak tegur, maknanya tak suruh bersihkan. Ulama-ulama dulu tak minta supaya bersihkan. Jadi bila macam tu bermakna apa? Perkara tu termasuk dalam yang dimaafkan. Kemudian tu perkara nombor 5 najis yang dimaafkan, iaitu tahi burung dan juga tahi ikan di dalam air. Kita masuk nombor 6 InsyaAllah. Nombor 6 ni ma yusibu saubul jazzar minad dam ma lam yaksur, iaitu sekarang ni untuk orang kerja apa ni, tukang daging. Ni pasal gadung ke ada tak orang kerja potong daging. Jadi bila potong daging, kadang-kadang ada darah binatang tu, darah daripada daging tu, kadang-kadang dia terpercik pada baju dia. Jadi macam mana? Dia mesti basuh ke baju dia? Dia nak pergi semayang kata kan? Orang kita tak semayang terus itu masalah. Macam babi yang masuk dalam masjid tu. Babi masuk dalam masjid? Tu kena samak lah tu. Yang ada tu. Ya betul. Yang berlari-lari masuk dalam masjid subuh hari tu. Tu dikira bukannya umum balwa tu. Umum balwa yang tadi tu dia kata dimaafkan kalau umum balwa, maknanya perkara tu sangat-sangat berlaku, setiap hari berlaku, susah nak dijaga. Kalau babi tu dia kira jarang-jarang, tu tak kira umum balwa, jadi maknanya kena basuh lah, kena samak lah tu. Sebab dia datang tu sebab orang tak datang sembahyang subuh, jadi dia pun datang lah. Dia nak tumpang sembahyang juga. Babi ni Islam juga kan, babi ni. Orang kata babi ni Islam ke tak Ustaz? Anjing Islam ke tak? Dia jawapan dia, semua apa ni, selain daripada manusia dan jin, selain manusia semua tu Islam semua tu. Binatang pun Islam, burung Islam, bukit Islam, apa lagi, laut Islam, semua tu Islam. Walaupun binatang tu najis. Najis muwallazah lah babi tu. Jadi babi ni tak salah katanya. Kalau dia masuk masjid pun tak berdosa dia, sebab dia babi. Dia tak ada dosa pahala dia. Itu memang kerja dia tengok terbuka masuk. Gitulah kan. Harimau, buaya makan orang, dia tak salah, buaya tu memang kerja dia makan orang. Dia tengok orang dia makan. Gitulah Yang salahnya manusia makan babi tu berdosa. Babi dimakan oleh manusia, babi tak berdosa, kita yang berdosa. Gitu dipanggil Islam apa ni, ijbari, dia panggil Islam ijbari, Islam ikhtiari. Dalam Quran ada walahu aslama man fis samawati wal ardi. Telah apa ni, Islam lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, kecuali ulama kata manusia dan juga jin. Jadi manusia dan jin sahaja yang kita panggil dia sebagai mukallaf. Yang lain tu tak mukallaf, yang tu maknanya di hari akhirat nanti tak ada kira-kira dia. Kemudian nombor 6 iaitu darah. Kita kata tadi darah yang terkena pada baju tukang daging, tukang potong daging, jazzar, minad dam malam yaksur, selama mana tidak banyak. Maknanya kalau percikan-percikan pada baju dia tu, dia boleh buat semayang, dimaafkan. Tapi kalau banyak sampai penuh darah ni, darah setompok sini, itu tak boleh, itu tak dibenarkan. Sebab susah nak dijaga.
Begitu juga ulama sebut hari itu yang kita sebut bulu kucing. Bulu kucing untuk orang yang membela kucing. Makna kucing ada di rumah dia. Jadi kadang-kadang ada bulu pada kapet, ada bulu pada sejadah, sikit-sikit dimaafkan. Tapi kalau banyak tak boleh. Tapi kalau orang tu bukan jenis bela kucing, tu tidak dimaafkan walaupun sedikit. Sebab bulu kucing adalah najis. Bulu binatang yang tidak dimakan dagingnya, bila dia berpisah dari badannya, badan binatang tu, maka jadi najis. Bulu kucing masa pada badan kucing tu tak najis, kita gosok kucing kita main. Tapi bila dia tertanggal je, ada tangan, dia jadi najis. Kemudian nombor 7 nombor 7. Perbincangan bengkel sekejap. Imam ada apa-apa tanya imam, insya-Allah. Saya ni tukang ni je, tukang cerita-cerita yang bahagian-bahagian ni imam lah lepas ni, insya-Allah. Yang ketujuh yang ketujuh masuk Adam allazi 'alal lahmi, darah yang berada pada daging. Tu darah yang berada pada daging. Maksud dia, darah, kalaulah darah kadang-kadang kita masak tak, tak kira lah ayam ke, daging ayam ke, daging lembu ke, daging, bila kita masak kadang-kadang dia keluar darah daripada tu tak. Darah tu tak dimaafkan sebab dia kira darah yang berada dalam daging. Tapi kalau darah tu luar, tu kena basuh lah. Kita beli misalnya kata belum orang darah tu, basuh. Tapi cukuplah basuh sekadar yang luar cukup. Yang dalam tu tak perlulah kita korek. Ada lagi korek dia, korek. Nanti basuh putih nanti. Tak rasa daging dah, rasa. Jadi ada orang tanya, boleh tak kita makan daging mentah? Pergi beli kedai, basuh kita makan macam tu. Tak masak-masak, boleh? Boleh. Daging tu suci. Cuma kalau sakit perut, jadi mudarat, tak boleh. Tapi dah kalau nak makan mentah, mana tahu. Jadi sebab kan kadang-kadang kita masak, kita buat barbecue semua tu kadang-kadang dia tak masak sikit makan juga. Makan, kalau tak sakit, tak mudarat, tak jadi masalah, tak haram. Jadi kita yang tadi tu kita masak, tiba-tiba keluar darah. Kalau masak gulai dia tak nampak dah sebab dia merah dah. Orang masak singgang, orang sini ada panggil singgang yang putih itulah maknanya. Kita rebus tu keluar darah. Itu dimaafkan. Darah yang keluar daripada daging. Nombor 8, famut tifli al mutanajjis bil qaid iza akhaza suda ummihi. Ni untuk orang menyusu pula orang inilah bini-bini, dia menyusu. Anak dia tu kadang-kadang anak dia tu muntah dah. Muntah budak ni najis. Sebab dia keluar daripada dalam ni Dia bukan yang kalau yang di sini baru dia minum sikit, baru sampai sini keluar balik tu dia tak panggil muntah. Dia panggil apa sini? Muak tu dia keluar balik susu lagi. Tu bukan najis yang tu. Yang najis ni apabila dia dah sampai ke maedah, dia panggil perut ni. Sebab dalam perut ni dia dah berubah. Makanan-makanan yang masuk sini dah berubah. Bila berubah tu, dia berubah bau dia dah kena enzim lah kata ahli sains ni. Maka dia berubah. Bila berubah tu dia jadi najis. Jadi apabila masuk ni, masih putih warnanya susu tu. Kalau putih tu tak najis maknanya. Dikeluarkan dari mulut tu kan terkeluar. Keluar. Dia minum sikit, keluar tu. Itu tak najis lagi tu. Dia najis bila dia jatuh dalam perut, kemudian dia tersentuh dengan yang dah ada dalam perut tu, kemudian dia muntah balik, dia keluar balik. Yang tu najis. Tetapi dia sebut sini, kalau muntah tu dia keluar tu, jadi lepas tu dia menyusu mak dia, jadi najis tak tempat dia susu tu? Itu dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan. Walaupun mulut dia tu bekas muntah tadi tu. Kalau kita dah basuh tu cerita lain lah. Ni kalau tak basuh tak basuh. Itu nombor 8, mulut kanak-kanak yang terkena najis kerana muntahnya. Nombor 9, ma yusibul insan min tinis syari'.
iaitu sesuatu yang terkena pada manusia daripada tanah-tanah di jalan. Inilah orang zaman dulu, orang zaman sekarang tak ada lah. Kita pun tak pijak tanah sangat tau. Pijak kereta, pijak slipper. Orang zaman dulu tak ada slipper, kadang-kadang tak pakai slipper kan. Pergi masjid, kadang-kadang atas jalan tu bukan tanah, bukan jalan raya. Tahi keldai ada, tahi kuda ada, tahi apa lagi. Macam-macam tahi ada kan. Maknanya najis lah ke jalan tu bercampur kan. Tapi bila dia berjalan tu katakan dia wajib tak dia basuh maknanya. Kalau dia tak nampak lah kan, tapi biasanya dia fikir ada di jalan tu memang ada najis sebab ada binatang banyak, itu dimaafkan. Dimaafkan. Sebab tu ada apa ni, perempuan-perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni zaman Nabi dulu tak ada stokin. Bila tak ada stokin, Nabi kata kaki kena tutup, wajib tutup kaki perempuan sebab kaki perempuan ni aurat. Jadi pakaian perempuan jadi mesti labuh dah. Jadi seorang isteri Nabi tanya, bagaimana kami nak labuhkan? Dia kata, labuhkanlah satu apa ni? Satu hasta mana di bawah lagi mana sampai tutup. Bila berjalan tu tak nampak kaki. Sebab stokin tak ada zaman tu. Zaman kita tak ada masalah Cuma zaman kita ni kadang-kadang masalah sikit kalau di tempat saya tu ramai orang naik motosikal. Orang bini-bini naik motosikal. Motosikal dia bukan duduk macam tu. Kalau orang di Fatoni dia naik motosikal, bini-bini duduk sebelah gitu. Tapi kalau di tempat saya bukan naik duduk macam tu. Duduk macam tu tertungging jatuh. Dia macam tu. Dia terkangkang gitu. Yang belakang pun terkangkang juga kalau naik dua orang. Kadang-kadang naik belakang suami dia. Jadi bila dia naik macam tu, dia pakai kain. Dia pakai kain duduk macam tu, terangkat lah kaki dia kan. Nampak habis lah. Nampak sampai ke apa dengan betih-betih nampak. Tu aurat lah kira. Jadi sebab itulah kalau perempuan naik motosikal, dia kena pakai ni lah seluar panjang patutnya. Pakai seluar. Seluar dalam tu. Tak kira lah legging, tak legging, tak tahulah kan. Tapi pakai seluar lah maknanya. Tapi masa berjalan tak nampak lah. Sekarang sebab pakai stokin. Zaman dulu tak ada stokin. Bila tak ada stokin, perempuan tanya Nabi, macam mana kami? Nabi kata, pakailah supaya labuh di bawah kaki lagi tu. Jadi sahabat-sahabat perempuan ni tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau kami pakai macam tu, nanti kami berjalan macam mana? Heret sini kan, tahi sini. Pula masalah pula. Nabi kata, inilah diambil daripada hadis ni. Nabi kata tanah yang selepas itu membersihkan apa yang maksudnya dia tarik tahi inilah kan. Tapi janganlah tahi betul-betul tahi yang seketul-seketul tu maknanya kan. Tapi tak ada kering kan. Negeri Arab tu dah ada kering-kering puatan. Jadi dia sapu seolah macam sapu lah kain dia tu labuh. Jadi Nabi kata semua tu dimaafkan. Sebab apa? Sebab lepas dah tanah tu najis, lepas tu dia berjalan, tanah suci pula kan. Takkanlah satu dunia ni najis semua tak tanah tak. Adalah tanah suci. Jadi tanah selepas itu membersihkan apa yang dilalu tadi tu. Daripada sini ulama ambil, kalaulah tanah tu kita berjalan kaki, maknanya kita berjalan kaki kita ni tak wajib basuh. Tak wajib basuh. Bukan saya kata jangan basuh. Kita ada paip, ada apa, tak ada masalah kan. Tapi di negara Arab mana ada paip, ada apa kan. Zaman dulu. Jadi dimaafkan. Tapi kalau tanah-tanah biasa ni macam mana ni? Kita ni bukan tanah najis tak? Tanah biasa-biasa ni. Terkena tanah ke, sebenarnya tanah tidak najis tanah tidak najis. Cuma mana kita ni je Ustaz. Macam terpaksa melalui ada yang air yang tergenang kan. Sana tai babi banyak timbulan kita jalan. Tempat melihara orang bukan orang Islam, tempat tinggal kan. Kita terpaksa lalu kan. Airnya sampai sini kita. Kita mengharung situ. Tanya banyak timbulan sana. Kalau confirm ada najis kena basuh tu banyak tu bukan dah terpercik tu bukan tu. Kalau ikut kulah lah dua kulah tu air hujan lah. Air dua kolah ni dia air dua kolah kalau jatuh najis dia tak menajiskan air tu. Tapi kalau berubah air tu dia akan jadi najis. Berubah tak air tu?
Bulan dah berubah. Tak berubah tak najis lah. Tapi dekat kaki kita tu, dekat tengok kita je. Puasa juga. Dia kata itulah, tapi kalau dah tak terkena air ni, bila dah banyak, contoh kata air laut kata, tepi pantai ada seekor lah kerbau mati kata kerbau tu mati situ, air kawasan tu najis, kawasan yang berubah tu, Dekat kerbau saya kawasan kerbau tu, tapi air yang jauh ni tak najis. Boleh nak ambil wuduk sebelah tu kerbau mati, sebelah ni kita ambil wuduk boleh. Jangan kawasan yang berbau tu, air yang berubah tu tak boleh, berubah warna, berubah rasa, berubah tu tak boleh. Kalau kita kata satu lautan habis lah tak? Habis satu lautan, satu negara, satu dunia lah. Itulah insya-Allah ayat itu yang ke-8, yang ke-9 dah. Tanah adalah dimaafkan, tanah yang terkena najis dimaafkan. Tapi kalau tanah tak terkena najis, seperti contohlah tanah-tanah biasa, hujan kata hujan kita terpaksa mengharum air, tak ada najis itu, maka itu memang bukan dimaafkan, tu memang tak najis pun. Tanah tidak najis sebab kita pun tanah tau. Kita dijadikan daripada tanah. Nombor 10 terakhir al-maitatu allati la nafsa laha sa'ilatun ay la damalaha min nafsiha iza waqa'at fi ma'in, iaitu bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Iza waqa'at, bila terjatuh ke dalam ma'in, benda-benda yang cair. Benda-benda cair ni tak mesti air, kemungkinan minyak, kemungkinan cuka, kemungkinan apa lagi tu ya? Sama tu, betul. Air minuman. Jadi semua tu kalau jatuh binatang, dia jatuh, bukan dijatuhkan. Kalau kita yang menjatuhkan, tak boleh, dia mesti jatuh sendiri. Maknanya kalau kita ambil semut campak dalam tu, tak boleh. Tapi kalau dia terjun sendiri, tak apa. Sebab semut ni termasuk dalam binatang yang bangkainya dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan. Sebab apa dimaafkan? Kerana dia tidak mempunyai darah yang mengalir apabila dipotong semasa hidupnya. Tu ulama lah buat test, ulama sebut macam tu syarat dia. Binatang tu dia mati, tapi masa hidupnya kalau kita potong dia tak ada darah. Kalau masa mati, kalau kucing, kalau dah kucing pun tak ada darah, dah mati dah lama-lama kan tak sebab dah kering. Ni tak, masih hidup. Maknanya mungkin ulama buat test dulu kot, dia ambil semut seekor, semut hidup-hidup tu dia potong, dia tengok keluar darah, tak keluar darah, maknanya semut tu dimaafkan. Itu. Ambil apa lagi? Zubab ni apa tu ya Allah? Lalat contohnya, ambil seekor lalat tu. Sebab dia ialah, dia kata kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat contoh sini, kazzubabi, seperti lalat kata, dia dimaafkan. Wan nahli, wan namli, nahli itu lebah, dan juga seperti semut, dengan syarat syaritatan antaqa'a binafsiha, mestilah dia jatuh sendiri, dia yang terjun, bukan kita manusia ni yang campakkan. Walam tughayyirul ma'i', dan janganlah dia tu mengubah air. Kalau jatuh dia jatuh sendiri, tapi mengubah air tu sampai jadi bau semut. Sebab ramai sangat, dia panggil semua kawan-kawan dia, mari kita terjun dalam air ni. Dia pun terjunlah ramai-ramai, air tu berubah jadi bau semut. Tak boleh lah. Jangan kita kata dimaafkan tu kalau sikit tak ubah bau. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, iza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum, apabila jatuh lalat di dalam bekas air kamu, falyaghmishu kullahu, hendaklah kamu, Nabi kata,
selamkan bagi Tenggelamkan dia. tenggelamkan. Dia duduk terapur, orang tak kita biar masuk dalam tu. Jadi bila dia masuk dalam tu, ulama kata mestilah dia mati, lemaslah dia. Asal-asal elok-elok hidup duduk terbang atas air tu, duduk atas permukaan air tu, kita Nabi kata bagi dia. Jadi masuk dalam tu lemas dia, lemah dia, mati dalam tu. Jadi maksud di sini, kalaulah dia tu najis, maknanya takkanlah Nabi menyuruh kita ni lemaskan dia. Artinya dia ni tak najis. Gitu kata ulama. Summa yatrahu, kemudian dah masuk dalam tu, angkat balik. Kemudian fa inna fi ahadi janahaihi, Nabi kata kerana pada salah satu daripada sayapnya, ada ulama kata sini sayap sebelah kiri, wallahu alam lah, saya pun tak buat check kiri ke kanan ke, sebelah sayap dia tu syifa, wa fil akhir makna sebelah sayap dia ada penyakit, sebelah sayap dia lagi tu ada obat. Jadi dia balance. Jadi kita tak tahu, takut dia jatuh tu yang penyakit tu jatuh, jadi dia masuk dalam air penyakit tu. Itu. Jadi ni bukan dongeng-dongeng lah mana. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ada yang sahih. Jadi dia kata sini, ulama kata wa wajhul istidlal, macam mana ulama faham hadis ni? Annahu law kana yanjusuhu lam yu'mar bighamsihi. Kalau dia menajiskan air, nescaya Nabi tak akan suruhlah kita ni selamkan dia. Apa makna? Nabi dia tak menajiskan air tu. Waqis bizubab, dan dikiaskan pada zubab, pada lalat tu, kullu ma fi ma'nahu min kulli maitatin la yasilu damuha, semua binatang-binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Jadi kalau tikus tak boleh tikus. Tapi kalau tikus satu jatuh di air, berarti naik sendiri, terjatuh. Jadi air itu dia terbang sendiri. Jatuh kan, terjatuh. Dia jatuh kemudian Dia naik. Dia lompat naik, lepas tu dia lari semula. Naik semula. Jadi air itu Tak najis. Tak najis. Itu lagilah tak najis sebab dia hidup. Masih hidup. Ini kalau dah mati pun, kita tengok-tengok, Allah ni balik sembahyang isyak ni, tengok-tengok, Allah tak ada air satu kopi ada. Kopi tak nampak. kita buang tu. Buang itu cerita lain. Orang masalah orang geli tak geli tu, kita sebab banyak air ikut ni. Boleh buat lain kata kan. Orang di tempat tanah Arab dulu tu susah, air pun susah, takkan nak buang, sayang kan. Jadi tu masalah cerita lain lah, masalah geli tak geli, meher tak meher ke. Betul ke saya guna ayat tu? Jadi meher tak meher tu ikutlah tu kan. Tapi hukum dia tak najis. Siapa nak minum, jangan beritahu orang. Angkat ke tetamu pun minum, tak ada masalah. Tetamu tak tahu tak, kita buang kat belakang. Okeylah itu jadi di kedai ni kita mana tahu tak di kedai tak. Kita makan je di belakang tu, dapur tu, tak apa dia buat pun tak tahu. Inilah ceritanya, kalau orang nak berjual beli, nak buka restoran, dia wajib belajar tentang halal haram ni kan. Termasuk dalam dia kata, ulama kata fardu ain, belajar tentang boleh tak boleh benda-benda ni, najis tak najis ni, bagi orang yang nak buka kedai. Jadi kalau orang nak buka restoran, tak belajar tentang perkara ni, boleh jadi dosa dia. Takut nanti dia buat benda-benda najis tau. Kita di luar tu mana tahu, makan je orang angkat nampak panas-panas sedap, tengok-tengok entah cicak lah masuk dalam tu, kita mana tahu tak dia buang tu, dah cicak masuk dalam tu, najis lah tak, tapi dia kira apa itulah ni. Jadi itu hukum-hukum yang berkaitan dengan najis. Alhamdulillah kita dah habis dah. Kita sambung sikit lagi, so, ada 5 minit lagi. Kita sambung seterusnya ialah tajuk al-istinja'u wa adabuhu. Sekarang ni cerita pasal istinja' pula. Istinja' ni ialah maknanya membersihkan ataupun mengurangkan. Dia ada bersih, dia ada mengurangkan najis yang keluar daripada kemaluan, sama ada depan atau belakang.
Kalau tempat lain, tu cerita lain pak. Ada tempat lain, kadang-kadang ada juga tempat lain keluar tak, dia keluar ikut perut. Orang dia tersumbat, doktor belah situ, keluar wire situ satu, dia keluar ikut situ. Itu macam mana pula tu? Itu panjang cerita tu. Tu masalah membatalkan wuduk tu. Kalau tebuk di perut macam mana? Dia kencing ikut perut tu. Batal tak wuduk dia? Sedap lah dia tau. Dia kencing 5 kali satu hari ikut pipe tu. Tak batal wuduk. Macam mana? Tu cerita lain. Tu cerita nanti. Tunggu nanti berapa bulan akan datang. Bab ni bab kencing melalui pipe. Melalui apa ni? Saluran getah. Ni kita baca dulu cerita ni pasal istinja dulu. Membuang air dan juga ada adab membuang air dan membersihkan najis selepas daripada membuang air. Makna istinja ni ialah izalatun najasah au takhfifuha, iaitu membuang najis atau mengurangkan najis. Sebab bila kita guna batu, istinja guna batu, guna tisu, guna apa, tu tak hilang najis dia tak kalau ikutnya. Dia cuma mengurangkan najis tu. Kita nampak mungkin tak ada, tapi kalau cium-cium mungkin bau gitu. Tapi boleh tak sembahyang? Boleh tak sembahyang tu. Jadi itu sebab itulah istinja ni artinya bukan mesti menghilangkan habis-habisan, bukan. Kadang-kadang dia panggil takhfif, dia panggil mengurangkan najis tu, an makhrajil bauli awil ghaiti, daripada tempat buang air depan ataupun belakang. Dua tu Ma'khuzun minan naja' wa huwal khalas minal aza. Tu bahasa Arab lah, tak apa awin najwah wa hiya murtafi' fil ardi, awin naja' wa huwa al huz'u, gitu. Ay ma yakhruju minad dubur. Tak apa tu bahasa Arab semua tu. Jadi sekarang ni dia kata summiya bizalika syar'an. Kenapa ulama menyebutkan dia tu jadi najis? Kerana kenapa nama dia istinja? Kerana orang-orang yang istinja ini ialah nak bersihkan najis daripada tempat keluar dia. Jadi di sinilah hukum dia, ulama kata adalah wajib. Istinja ni wajib. Sebab kadang-kadang kita ni pergi ke jalan jauh-jauh lah ke Kuala Belait, nak buang air kata. Kita nak masalah nak masuk air ni boleh tahan tak kita makan nasi lemak dulu kata, kita bawa kereta kan jalan-jalan, isteri bawa kereta, kita makan lapar ni, kita makan dekat Telisai lah, tak best Telisai, kita kata di Kuala Belait sedap lagi, kita boleh tahan tak tapi kalau nak buang tak boleh tahan tak boleh kita kata nak buang lepas tutung tu kata rasa nak buang air ni, isteri kata kita buang dulu lah di Kuala Belait mana boleh, dia masalah nak masuk ni okey lagi tak masalah nak buang ni, bila nak buang ni dia kena segera, immediately, tak boleh lambat-lambat. Jadi ni kadang-kadang orang pun buang lah dalam semok tu, berhenti kat highway tu buang situ, biasanya dah buang, tutup seluar, naik kereta. Tu yang jadi najis tu perbuatan macam tu yang ada hadis sebut tu, itu maknanya tak istinja tu. Tak istinja tu dia boleh membawa kepada batas sembahyang, ataupun membawa najis lah kan, menajiskan seluar dia, menajiskan tempat duduk, kursi, cushion kereta, macam-macam najis. Jadi benda ni lah yang Nabi SAW pernah melalui 2 kubur tu. Nabi cerita dalam hadis dia, Nabi sekali bersama dengan sahabat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Nabi pun sampai kepada 2 kubur. Nabi kata 2 kubur ni sedang diazab. Nabi kata, Nabi tahulah, kita tak dengar, kita pergi kubur mana tahu orang dalam kubur tu kena azab tak kena azab. Kita ni tak dengar orang dalam kubur bunyi, tapi orang dalam kubur dengar kita ni datang. Orang dah mati dia tahu dah. Kita nak bawa dia jenazah ke kubur pun dia dah tahu dah Sebab tu Nabi kata kalau orang baik bila kita nak angkat mayat tu pergi ke kubur, dia dah cakap dah. Dia kata qadimuni, dia kata cepat sikit. Kata tak sabar dia nak pergi masuk kubur. Siapa?
orang mati tu. Tapi kalau Nabi kata kalau orang tu jahat, dia akan apa? Dia akan duduk beletir lah pula, beletir bibiran kata, "Hoi, awak nak bawa aku ke mana ni? Aku nak bawa ke mana ni?" Jadi Nabi kata semua manusia tak dengar. Yang dengar ni ialah yang mendengar selain daripada jin dan manusia. Dia kata kan. Jadi setakat itulah saja dulu jin dan manusia kita berhenti situ, dah bunyi dah tu. InsyaAllah sambung minggu depan insyaAllah kita berhenti pada jin dan manusia tak dengar. Wallahu alam. Kita baca tutup dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.